Menyalahi. Nabi buat A, kita buat B. Nabi buat C, kita buat D. Nabi panjang ni, kita panjang ni. Berbeza, bersalahan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Siapa kata? Allah Azza wa Jal yang menyatakan, falyahzaril ladzina yukhalifu an amrihi. Beringatlah, berhati-hatilah, berwaspadalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang sering menyalahi perintah yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah. Kalian takut, khawatir akan ditimpa dengan fitnah, au yusibahum azabun alim, ataupun kalian akan ditimpa azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Kenapa kita perlu kembali kepada Al-Quran? Kenapa kita perlu untuk meninggalkan kalam-kalam yang lain? Kalau mendapati Quran, kita ambil. Dia datanglah ulama daripada mana pun, daripada bumi mana pun, kita akan ambil. Kalau dia mendapati Al-Quran, juga sebagaimana pendapat Imam Malik ataupun perkataan Imam Malik Ibn Anas yang menyatakan kullul kalam, setiap perkataan yutra wa yukhas. Semua perkataan, ada perkataan boleh kita ambil, ada boleh kita tolak. Yang saya cakap ni, tuan-tuan rasa kalau kena dengan tuan-tuan, rasa sesuai, tuan-tuan ambil. Tuan-tuan tak rasa tak senang, tuan-tuan tinggal. Ustaz Munshi bagi nasihat kepada tuan-tuan untuk sekian. Ada yang kita rasa baik pada nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Munshi, kita ambil. Namun ada beberapa contoh yang Ustaz Munshi bagi, aku rasa yang tu contoh tu tak apa nak cun lah. Tak cun, tinggal. Kata Imam Malik, setiap perkataan boleh diambil, boleh ditinggalkan, illa kalam sahibul maqam. Imam Malik cakap di tepi raudah, di tepi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyatakan setiap perkataan boleh diambil dan boleh ditinggalkan, kemudian mengisyaratkan jari kanannya ke arah kubur. Illa kalam sahibul maqam, kecuali perkataan tuan punya kubur ni. Jadi makam tuan punya kubur ni, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini, perkataan dia, perkataan Muhammad bin Abdullah, tidak boleh dipilih-pilih. Tak boleh kata, oh yang ni tak apalah, aku nak ambil. Yang ni hak Nabi kata ni, aku rasa tak apa-apa nak sesuai, tak nak ambil. No. Untuk apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh pilih, tak boleh ambil. Maka saya membawa satu contoh yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, yang menyatakan tentang satu kisah satu orang yang ingin menunaikan haji, yang ingin menunaikan umrah. Dia berada di Madinah. Kita biasa yang mengerjakan umrah, kita akan bermiqat di Zulhulaifah ataupun di Bir Ali. Dua nama. Yang dulunya kawasan tu hanya ada pokok kurma, ada ketul batu besar saja. Sekarang kita pergi bawa ada Masjid Bir Ali dan sebagainya, tempat untuk kita, tempat untuk ahli Madinah keluar bermiqat. Kita pergi ke Madinah dulu, maka kita kena keluar daripada Madinah, kita akan bermiqat, kita akan niat ihram itu di Bir Ali ataupun di Zulhulaifah. Kemudian kita akan meneruskan perjalanan naik bas selama sejauh 500 km untuk masuk ke kota haram untuk menunaikan haji ataupun umrah. Ada satu orang zaman Imam Malik, diriwayatkan, diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Dia pergi jumpa Imam Malik dan dia mengatakan kepada Imam Malik bin Anas, ya Aba Abdullah, min aina ahram? Wahai Abu Abdullah, di mana aku nak berihram? Kata Imam Malik, min Zulhulaifah, di Zulhulaifah ataupun nama lainnya Bir Ali. Min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Kata dia, aku nak buat satu yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Azidu an ahram minal masjid. Aku rasa kalau aku ihram di Masjidin Nabawi, dia lebih baik daripada ihram di tepi ketul batu tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram. Kata Imam Malik, faqala la taf'al, jangan buat. Jangan buat. Dia takut nak buat, fa inni azidu an ahram minal masjid min indil qabr. Dak, aku bukan sakat nak ihram di Masjidin Nabawi saja, dalam kawasan masjid, dak, tapi aku nak pergi ihram dalam raudhah tu, di tepi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang kita pergi.
Kalau kita pergi Madinah, kita akan berebut untuk nak pergi dapat sembahyang di dalam Raudhah, nak sembahyang di tepi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni pun tuan-tuan macam tu juga, dia punya perangai dia macam manusia akhir zaman juga. Dia kata pergi ihram di Zulhuleifah Ustaz, ketuk batu pokok kurma, bukan ada manfaat. Sembahyang di Masjid Nabawi 50,000 manfaat, 50,000 pahala. Dapat duduk dalam Raudhah pula, Allahu Akbar. Dapat duduk atas kapet hijau tu, lagi syok. Dia kata aku nak pergi ihram. Agama ini agama. Agama bukan kira syok. Kaedah. Cik, kakak saya lama ni pun kenal daripada umur 7 tahun. Belah kami daripada umur 7 tahun. Agama bukan kira seronok. Dia kata dia nak kira nak seronok, dia nak ihram di masjid tepi makam. Bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku nak ihram nawaitul ihram. Oh, bagi dia habis lah. Habis kata orang Polis ni, habis teh lah. Habis lah, dia paling power lah. Kerja amal dia buat, dia paling baik. Kata Imam Malik, la taf'al. Aku takut akan dijatuhkan ke atas kamu musibah. Aku takut diuji ke atas kamu musibah. Aku takut kamu akan dilanda fitnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, fitnah apa? Apa yang kau takutkan fitnah ke atas aku? Kata Imam Malik, wa ayyu fitnah hazih? Han tanya lagi dekat aku, fitnah apa yang akan menimpa diri kamu? Innama hiya amyalul aziz. Qala wa ra'ait wa ayyu fitnah a'zam min an tazid an tara annaka sabaqat ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih buruk, kata Imam Malik, apabila kamu merasakan apa yang akan kamu buat itu adalah lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tuan-tuan, kita banyak buat perkara-perkara yang menambah di atas sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik menasihatkan kurun tahun 200 Hijrah. Fitnah apakah yang lebih berat bila kau merasakan engkau melakukan annaka tara annaka sabaqat ila fadilatin, kau melakukan sesuatu yang lebih berfadilat, yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah hanya berihram di tepi ketui batu besar di bawah pokok kurma, dan engkau nak melakukan satu ihram yang kau rasa lebih baik di dalam Masjid Nabawi di tepi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah aku nasihatkan kepada kalian, kata Imam Malik, satu ayat daripada Al-Quran yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung surah An-Nur pada ayat yang ke-63. Imam Malik kata kepada orang ni, cukuplah aku bacakan kepada kamu satu potong ayat. Ayat itu pun ada 4 baris. Imam Malik tak baca semua pun, dia baca yang di hujung. Kata Imam Malik ibn Anas, Allah menyatakan dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Takutlah kamu, berhati-hatilah kamu, beringatlah kalian, kata Imam Malik, bagi mereka yang yukhalifu an amrihi, yang menyalahi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukhalif menyalahi. Nabi buat A, kita buat B. Nabi buat C, kita buat D. Nabi panjang ni, kita panjang ni. Berbeza, bersalahan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata? Allah Azza wa Jalla yang menyatakan, falyahzaril ladzina yukhalifu an amrihi. Beringatlah, berhati-hatilah, berwaspadalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang sering menyalahi perintah yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, kalian takut, khawatir akan ditimpa dengan fitnah, au yusibahum azabun alim, ataupun kalian akan ditimpa azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Macam isu bawah ni yang viral, teks nombor 2 tu saya yang keluarkan, berkaitan dengan isu angkat tangan ketika khatib mengeluarkan, ketika khatib membaca doa di atas mimbar. Saya ada satu lagi jawatan yang diberatkan oleh Sahibus Samah Datuk Mufti, iaitu dengan menyediakan teks penulisan khutbah Jumaat. Bahawa ni kita saja, bila kita tengok keadaan dalam masjid semakin tidak mensifati keadaan solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak maklumkan kepada si usaha teks itu, untuk saya kata tolong masukkan tajuk berkaitan dengan hukum imam berdoa di atas mimbar. Imam nak kena buat macam mana, makmum nak kena buat macam mana. Maka kita keluarkan hadis yang datang daripada Umarah bin Ruwaibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menegur seorang pemerintah Bani Umayyah, Bishr ibn Marwan.
yang berada di atas mimbar ketika sampai kepada fasal berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Bishr ibn Marwan angkat tangan. Kemudian kata Umarah bin Ruwaibah, sahabat Nabi SAW, qabbahallahu hadzal yadain, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkan kedua-dua belah tanganmu. Kata siapa? Kata Ruwaibah, kata Umarah bin Ruwaibah, seorang sahabat besar Nabi SAW. Kerana aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berdoa di atas mimbar dengan mengangkat kedua-dua belah tangannya, melainkan Nabi SAW hanya akan mengangkat isyarat jari telunjuknya sahaja. Nah, imam ketika dia berkhutbah, bila sampai dekat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dia akan angkat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mungkin kita kata angkat jari ini doa apa? Dia bukan kita doakan ni doa apa? Kenapa? Itu Nabi SAW. Agama ini milik Nabi SAW. Kita faham doa macam ni? Tak, Nabi di atas mimbar dia macam ni. Ketika berada di atas mimbar, waktu Nabi berdoa kemarin 17 Ramadan, hari Jumaat tahun kedua Hijrah, ketika mana melaksanakan perintah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital untuk turun ke medan Badar Kubra pada tahun kedua Hijrah, pada tahun di mana tahun yang sama disyariatkan perintah puasa, para sahabat 313 turun ke medan Badar dalam keadaan berpuasa. Malam tu ya macam ni, malam Badar Kubra Nabi macam ni, daripada tengah malam sampai subuh esok pagi. Maknanya ada kaifiat tertentu. Seperti kita duduk depan pintu bilik air. Adakah kita duduk depan pintu bilik air, kita angkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is? Lagu ni ke? Dah. Tak kot. Ini gambaran. Adakah kita keluar bilik air dengan pakaikan tolong apa semua tu? Ufranaka. Dah. Ada isyarat, ada masa doa diangkat tangan, ada masa doa tak diangkat tangan. Duk bawa kereta, nak mula bismillah tawakkaltu ala, itu sunnah. Sunnah doa bawa kereta, Ustaz maafkan saya, dia bukan sebelum buah gear, setelah stabil. Kata Ali bin Abi Talib, sebagai yang diajarkan oleh Nabi SAW, dah stabil perjalanan unta tu, baru bismillah tawakkal. Mana kita pun dah masuk gear 1, dah pergi gear 2, dah keluar simpang sikit, baru bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru bermula, bukan duduk dalam garah rumah tu dah habis semua doa dah. Maka ketika duk pegang seren tu, subhanallazi sakharana hadza, jumpa pokok apa, berjumpa pokok jati dengan cara tri. Ini sunnah tuan-tuan. Sebagian orang tak faham, dia kata apa boleh kita bahas tentang perkara tersebut. Kemudian kita bawa pula pendapat ulama Syafi'iyah, Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimah dalam syarah Sahih Muslim mensyarahkan bahawa jika imam tidak diisyaratkan, tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan, makmum lagilah tak payah angkat. Kerana dia jadi li'anna ju'ili innama ju'ila al-imam liyutamma bih liyuqtada bih. Kerana sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam tak angkat, kita tak angkat, imam angkat. Macam minggu lepas kita buka satu lagi test, nak bagi orang polis ni faham bahawa kita nak buat doa minta hujan. Kita baca hadis Nabi SAW bahawa Nabi SAW jika dia berkhutbah di atas mimbar dan dia berhajat untuk minta hujan, dan alhamdulillah boleh turun hujan lebat dalam 2 hari ini, maka imam perlu mengangkat tangan dan makmum kena angkat tangan. Kerana imam di atas mimbar mengangkat tangan, imam Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat Allahumma ghaitha, yang makmum dia pun angkat. Waktu imam tak angkat, kita tak angkat. Ini agama, bukan agama. Nak doa takkan nak angkat tangan pun nak salah kot. Dia bukan tajuk salah, tak salah. Dia tajuk yukhalif an amrihi an tusibahum fitnah atau yusibahum azabun alim. Kerana takut ditimpa fitnah di atas apa yang kita buat daripada suatu perkara yang tak dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dengan yang demikian, contoh-contoh yang kita berikan mampu untuk memberikan kepada kita satu rangsangan untuk kita balik berfikir. Kalau tak boleh nak terima semua hari ini pun kita berfikir apa yang disampaikan tadi ni, daripada bukan saya sampaikan, apa yang Imam Malik sampaikan, yang saya baca Imam Malik sampaikan tadi ni,
Betul ke tak betul? Kalau tak betul, takkanlah Imam Malik Ibn Anas, seorang ulama besar, menyampaikan pesanan yang demikian agar kita tidak menyalahi Al-Quran dan juga As-Sunnah yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.